Selamat malam，很高兴在这里见到大家。Sangat sukacita bisa bertemu dengan saudara-saudara di sini. 今天要继续来跟大家分享上帝的话。Hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan. 我们一起翻开我们的圣经。 Mari kita buka Alkitab. 以赛亚书 Kitab Yesaya 第7章 pasal ke-7 1到第1节， pasal 1 sampai 7. 一直到第17节。 Pasal 1 sampai 17. 以赛亚书第7章 Kitab Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai 17. 第一节到第17节。大家可以翻开我们的圣经，我们一起来看我们今天的经 Yesaya 文。 pasal 7 ayat 1 sampai 17. 大家可以看着自己的经文，然后我用中文来念就可以了。 Kita semua melihat Alkitab, Pak Ellen baca dalam bahasa Mandarin. 以下是神的话。7章1节，乌西雅的孙子约坦的儿子犹大王亚哈斯在位的时候，亚兰王利逊和利玛利的儿子以色列王比加上来攻打耶路撒冷，却不能攻取。第2节，有人告诉大卫家说，亚兰与以法莲已经同盟，王的心和百姓的心都跳动，好像林中的树被风吹动一样。耶和华对以赛亚说，你和你的儿子施雅雅述出去，到上池的水沟头，在漂布地的大路上去迎接亚哈斯，对他说，你要谨慎安静，不要因亚兰王利逊和利玛利的儿子这2个冒烟的火把图所发的烈怒害怕，也不要心里胆怯，因为亚兰和以法莲并利玛利的儿子设谋害你，说我们可以上去攻击犹大，扰乱他，攻破他，在其中立他比勒的儿子为王。所以主耶和华如此说，这所谋的必立不住，也不得成就。原来亚兰王的守城是大马色，大马色的首领是利逊。65年之内，以法莲必然破坏，不再成为国民。以法莲的守城是撒玛利亚，撒玛利亚的首领是利玛利的儿子。你们若是不信，定然不得立稳。第10节，耶和华又晓谕亚哈斯说，你向耶和华你的神求一个兆头，或求显在深处，或求显在高处。亚哈斯说，我不求，我不试探耶和华。以赛亚说，大卫家，你们当听，你们使人厌烦，岂算小事？还要使我的神厌烦吗？14节，因此主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。到他晓得弃恶择善的时候，他必吃奶油与蜂蜜，因为在这孩子还不晓得弃恶择善之先，你所憎恶的那恶王之地必致见弃。第17节，耶和华必使亚述王攻击你的日子临到你和你的百姓，并你的父家。自从以法莲离开犹大以来，未曾有这样的日子。以上是上帝的话。以上是上帝的话。 Ini adalah firman Tuhan. 我们一起来祷告。 Mari kita berdoa. 亲爱的天父上帝，感谢你， Allah Bapa, kami bersyukur padamu. 让我们今天可以来这里分享你的话语。 Pada saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. 求你的圣灵进入每位弟兄姐妹的心中， Kiranya Roh Kudus membantu setiap kami. 让所有人我们都可以明白你的真理。 Supaya setiap kami bisa mengerti firman Tuhan. 我们将感谢祷告都是奉靠主耶稣基督的圣名。 Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 各位弟兄姐妹，不知道你们以前在当小学生的时候， Saudara-saudara sekalian, sewaktu kita masih di sekolah dasar, 有没有这种经验？ apakah kita punya pengalaman ini? 我一直想要我的老师看到我的表现，
Saya mau guru saya melihat kelebihan saya.我希望我表现好的时候，我做功课做好的时候，我的老师都可以看到我。 Sewaktu saya mengerjakan pekerjaan rumah, saya mempunyai nilai yang baik, guru bisa melihat saya. 我表现好的时候，我希望老师都能够第一个看到我。 Apa yang saya kerjakan itu baik, guru pertama kali melihat saya. 我也希望老师记得我的名字， Saya juga mau guru mengingat nama saya. 都能够随时叫到我的名字，我就可以表现。 Setiap kali bisa memanggil nama saya. 可是呢， Tetapi 在另外一方面， di pihak yang lain, 当我偷偷在做坏事的时候， ketika saya melakukan sesuatu yang tidak baik, 我偷偷在玩的时候，没有在认真的上课的时候， saya tidak serius belajar, 我就不会想要老师叫到我的名字， maka saat itu saya tidak mau guru memanggil nama saya. 我也不想要老师看到我，我希望老师看不见我， Saya mengharapkan guru tidak melihat 因为我在做我想做的事情，做坏事情。 karena saya mengerjakan sesuatu yang tidak baik. 我不想要老师与我同在， Saya tidak mau guru beserta saya 因为他看到我做坏事，他就会处罚我。 karena sewaktu saya mengerjakan sesuatu yang jahat, guru akan menghukum. 所以会有这两方面的心情。 Maka ada dua hati yang berbeda, dua pikiran yang berbeda. 这个就是今天我们所读的经文的重点。 Hari ini inti dari ayat Alkitab yang kita baca, 就像亚哈斯王的状况一样， seperti Raja Ahas. 亚哈斯王他遇到什么问题？ Sewaktu dia mengalami satu peristiwa, 在当时候，以色列 pada saat orang Israel, 亚哈斯他是南国犹大王， Raja Ahas itu di bagian selatan. 他遇到什么问题呢？ Apa yang dia alami? 我们的经文怎么说？第一节， Alkitab pasal 1 apa yang dikatakan? 他被围困， Dia dikepung, 他被攻击， dia diserang, 他被亚兰、被北国以色列围困， dia dikepung oleh bangsa Aram. 还不是只有这两个国家哦。 Bukan hanya dua negara ini. 如果你看历代志的话， Sewaktu kita melihat Tawarik, 还有它的东边，还有以东， yaitu yang sebelah timur, 西边还有非利士人， yang sebelah barat itu bangsa Filistin. 所以都兴起来攻击南国犹大。 Mereka semua mereka mengepung, mau menyerang Yudea. 所以它等于是三面受敌， Dan semua itu adalah musuhnya. 到处都是敌人。 Di mana-mana itu musuh. 这就是亚哈斯他所面临的状况。 Ini adalah yang dialami Raja Ahas. 你有没有遇到类似的状况过？ Apakah kita pernah mengalami hal yang sama 在你的生活当中， di dalam kehidupan kita? 很多事情搅扰着你， Banyak sekali hal yang mengganggu kita, 让你无法专心做你的工作， sehingga kita tidak bisa dengan serius mengerjakan pekerjaan kita. 让你无法专心照顾你的家庭。 Kita tidak bisa dengan serius melindungi keluarga kita. 非常多琐碎烦扰的事情一直在围绕着你， Banyak sekali hal-hal yang selalu mengganggu kita. 身体的疾病、 Penyakit tentang kesehatan, 小孩的问题、 masalah anak, 事业的问题， masalah bisnis, 各种的事情同时攻击你。 semua hal itu dengan bersama-sama menyerang kita. 这个就是亚哈斯的处境。 Ini adalah ini adalah keadaan Raja Ahas. 圣经就是要透过这些事件， Alkitab dengan masalah-masalah ini 剖析人的心， untuk mengingatkan hati manusia, 让我们看到人的丑陋和罪恶， supaya manusia melihat kejelekan, kebobrokan manusia dan dosa manusia, 然后也看到上帝的大能。 dan melihat kuasa dari Tuhan. 我们仔细的来看接下来的经文， Mari kita dengan teliti melihat ayat yang selanjutnya. 第3节， Ayat yang ketiga, 你看上帝怎么提醒亚哈斯。 bagaimana Tuhan mengingatkan Raja Ahas.
你注意看，如果你是看英文的话， Jikalau kita membaca dalam bahasa Inggris, 它有一个步骤。 dia ada satu tahap. 第一个， Yang pertama, 你要小心谨慎； kita harus berhati-hati. 第二个， Yang kedua, 你要什么？安静； kita harus tenang. 第三个， Yang ketiga, 不要害怕； jangan takut. 第四个， Yang keempat, 不要让你的心胆怯、 Jangan 慌乱。 hati kita jangan takut, jangan khawatir. 这是有一个过程，有一个步骤。 Ini ada satu pengalaman, satu tahap. 当我们遇到这些很烦的事情的时候， Ketika kita mengalami sesuatu yang begitu menggelisahkan kita, 我们想要用我们自己的方式去解决， kita mau dengan cara kita sendiri untuk menyelesaikannya. 可是上帝他跟我们说， Tapi Tuhan mengatakan 安静下来， kita harus tenang, 你要谨慎， kita harus hati-hati. 不要有任何冲动的作为。 Jangan melakukan tindakan yang tergesa-gesa. 这段经文第3节，我们可以对应第6节。 Yang ketiga sama yang keenam, 我们来看第6节， ayat kita baca ayat yang keenam. 这两个君王要攻击亚哈斯。 Kedua raja ini mau menyerang Raja Ahab. 第6节也是有一个步骤哦， Yang keenam itu juga ada satu tahap. 你仔细看的话， Coba kita dengan teliti membacanya. 困难或是苦难 Kesengsaraan atau kesulitan, 怎么征服我们， bagaimana menaklukkan kita. 有一个过程， Ada satu tahap. 他要先攻击，发起攻击， Dia akan terlebih dahulu menyerang 然后让我们惧怕， supaya kita takut. 借此要干嘛？要征服， Dan selanjutnya akan mengepung kita. 打败人对神的信赖与依靠。 Mengalahkan supaya manusia ragu akan manusia tidak bersandar kepada Tuhan. 第4个步骤， Yang keempat, 他要以偶像，让我们以偶像取代真神。 dia akan membuat kita menyembah berhala untuk menggantikan Tuhan. 以虚假的事情、短暂的事情 Sesuatu yang sementara, yang palsu, 取代永恒， untuk menggantikan kekekalan. 让我们有新的目标，不再是神的目标，而是新的目标。 Supaya kita mempunyai tujuan yang baru, tapi bukan terhadap Tuhan. 但是就如同在第2节、第3节， Ini seperti yang ada di ayat kedua dan ketiga. 神他提出了解决之道， Tuhan sudah menunjukkan sesuatu untuk menyelesaikan. 第3节的这个过程，我们刚提到这个过程， Tadi kita sudah membaca yang tahap yang ketiga, 就成为我们平常在灵修的时候， yaitu sewaktu kita biasa kita merenungkan, 我们在省察的时候，省察自己的时候， sewaktu kita introspeksi, 我们面对问题、面对困难的时候， sewaktu kita mengalami kesulitan atau kesusahan, 甚至是面对任何事情的时候， apalagi kita menghadapi sesuatu masalah, 给我们了一个重要的步骤。 dia akan memberikan satu tahap yang penting. 这个步骤的目的 Tujuan dari tahap ini 是要告诉我们神在掌权， akan memberitahukan kita bahwa Tuhan yang sedang berkuasa, 全能的神 Tuhan yang maha kuasa 与他的百姓同在， menyertai umatnya. 全能的神与我们所有百姓同在。 Tuhan yang berkuasa menyertai semua umatnya. 所以他才叫我们要小心你的行动， Maka kita harus berhati-hati atas tindakan kita. 然后非常谨慎，不要冲动。 Jangan tergesa-gesa. 有很多困难没有错， Tidak salah, banyak sekali masalah kesulitan. 亚哈斯啊，神在掌权。 Raja Ahaz, Tuhan lagi berkuasa. 这个是以赛亚告诉他的目的。 Ini tujuan Yesaya memberitahukan kepada Raja Ahaz. 我们来看第9节， Mari kita baca ayat yang ke-9. 这也是第9节的最后。 Ini ayat 9 yang di ayat yang paling belakang. 上帝跟亚哈斯说：“
Tuhan berkata kepada Raja Ahaz, 如果你把上帝说的这句话用正面的态度来讲， jikalau kita melihat apa yang Tuhan katakan kepada kita dengan sudut positif, 你注意看第9节的最后， kita baca yang ke-9 yang ayat yang terakhir. 我换句话说， Lain kata, 亚哈斯啊， Raja Ahaz, 你们若是信， jikalau engkau percaya, 定然立得稳。 pasti akan berdiri teguh. 这就是第9节， Ini ayat yang ke-9. 上帝告诉亚哈斯， Tuhan memberitahukan Raja Ahaz 面对困难的时候该有的一种回应。 sewaktu mengalami kesulitan apa yang harus direspon. 到了第10节的时候， Sampai pada yang ke-10, 上帝继续跟亚哈斯说话。 Tuhan terus berbicara kepada Raja Ahaz. 你注意哦，第11节， Kita perhatikan ayat ke-11. 上帝要亚哈斯寻求一个征兆， Tuhan mau Raja Ahaz 寻求一个这个神迹， mencari mujizat. 他允许亚哈斯这样做。 Tuhan mengizinkan Raja Ahaz berbuat demikian. 第11节的这个高处，或是说低处， Pasal 11, yang tinggi atau yang rendah, 代表是希望亚哈斯你可以彻底的去寻求， supaya Raja Ahaz dengan sendirinya mencari. 你要求任何的神迹都 Mau 可以。 mencari mujizat apa boleh. 神希望亚哈斯勇敢的跟他求， Tuhan mau Raja Ahaz dengan berani memohon kepada Tuhan. 可是亚哈斯在第12节他说什么？ Tapi di ayat 12, apa yang dikatakan Raja Ahaz? 他拒绝求这个神迹， Dia menolak meminta mujizat ini. 而且还用很属灵的话语回应上帝。 Dengan kata-kata rohani, dia menjawab Tuhan. 不能试探神，不能求问神， Tidak boleh menguji Tuhan, tidak boleh mencobai Tuhan, 不能挑战神。 tidak boleh mencobai Tuhan. 可是神这里的邀请， Tapi ini permintaan Tuhan. 跟旧约生命记里面讲的不太一样。 Dengan apa yang dikatakan kitab bilangan di kitab ulangan di perjanjian lama. 所谓的不能试探神，不能试验神， Tidak boleh mencobai Tuhan, tidak boleh menguji Tuhan. 是出于不信，出于悖逆， Itu karena tidak percaya, karena membantah. 出于悖逆的寻求，才是神所厌恶的。 Yaitu permohonan yang membantah itu yang tidak disukai Tuhan. 我因为怀疑而要求证据，这个是神所讨厌的。 Karena saya ragu-ragu, saya mau minta kenyataan, ini yang tidak disukai Tuhan. 可是这边神跟亚哈斯所发出的邀请， Tapi di sini permintaan Tuhan terhadap Raja Ahaz, 是出自信心的考验， yaitu tentang ujian daripada imannya. 希望人勇于、乐于倚靠神。 Mengharapkan manusia mau berharap kepada Tuhan. 希望你可以不断的依赖我， Dengan terus-terusan kita berharap, kita bersandar kepada Tuhan. 所以你看第13节， Kita lihat ayat yang ke-13. 以赛亚的回应是一种厌烦。 Apa yang balasan Yesaya itu sudah 讨厌，很厌烦。 adalah benci. 你注意看第13节哦，他最后是用 you， Ayat ke-13 terakhir kata-katanya kamu. 你让我的神， Engkau menyebabkan Tuhan saya, 我的神 ，my God。 Tuhan saya. 所以这在第13节， Ini ayat ke-13. 以赛亚的这个回应代表说， Jawaban Yesaya mewakili 神已经不是你的神了， Tuhan itu bukan Tuhanmu. 神是我的神而已。 Tuhan itu adalah hanya Tuhan saya. 你竟然不相信主， Engkau tidak percaya. 你注意看，这就是跟第11节做成一个对比。 Ini perbandingan dengan ayat 11. 11节是跟亚哈斯说 ，Your God， 跟你的上帝祈求吧。 Ayat 11 mengatakan Tuhanmu, memohonlah kepada Tuhanmu. 13节变成什么？ Ayat 13 jadinya apa? 你让我的神厌烦了， Engkau menyebabkan Tuhanku bosan. 这就是一个很
很强烈的一个细节， Ini adalah yang sangat menusuk. 彰显出亚哈斯的不幸， Ini menunjukkan Raja Ahaz itu tidak percaya. 表示亚哈斯他其实心中有计划。 Sebenarnya Raja Ahaz itu dalam hatinya ada satu rencana. 有人的计划在他的心中， Di dalam hatinya ada rencana manusia. 在盘算， Lagi berencana. 准备要去做这个计划。 Mau merencanakan sesuatu. 我觉得我的计划比较可靠。 Saya merasa rencanaku itu lebih bisa disandar. 先知的话，不管他， Itu rencana Nabi itu tidak usah dipercaya. 上帝的倚靠上帝，算了吧，太奇怪了，太神秘了。 Bersandar kepada Tuhan, ya tidak usahlah. 我要依靠我自己的盘算， Saya mau bersandar kepada hitungan saya. 我的计划才是正确的、稳固的。 Rencana saya itu baru benar, baru teguh. 这是亚哈斯的心理。 Ini adalah pikiran Ahaz. 所以你看第14节， Kita melihat pasal 14. 英文用 therefore， 因此， Bahasa Inggris mengatakan karena. 上帝主动的要给他一个神迹。 Tuhan dengan sendirinya memberikan satu mujizat, 以马内利 yaitu Immanuel. 的神迹就是从这节开始。 Mujizat Immanuel yaitu diawali dengan ayat ini. 以马内利这个话 Kata-kata Immanuel 是在亚哈斯不信之后 yaitu sewaktu Raja Ahaz tidak percaya, 才赐下来的话， baru diberikan, 是一个审判的话。 yaitu kata-kata menghukum. Immanuel 是审判的话， Ini kata-kata menghukum. 不是像我们现在好像我们有新约，是一个祝福。 Kalau saat ini di perjanjian baru itu adalah kata-kata berkat. 哦，神与我们同在，我们好快乐。 Tuhan menyertai kita, kita bersuka cita. 不是这样子。 Bukan demikian. 以马内利最一开始出现， Pada saat Immanuel itu baru muncul, 是上帝要审判亚哈斯。 yaitu ketika Tuhan mau menghakimi, menghukum Raja Ahaz. 以马内利，你不要把它理解成神与我们同在， Immanuel jangan kita artikan Tuhan menyertai kita. 那个顺序要改变， Itu harus dirubah. 是与我们同在的 Yaitu yang menyertai kita 是神， itu adalah Tuhan. 与我们同在的是神， Yang menyertai kita adalah Tuhan, 不是人， bukan manusia. 不是你心中的计划， Bukan rencana yang di dalam hatimu, 不是你心中人的盘算。 bukan hitungan di dalam hatimu. 与亚哈斯你同在的是上帝， Yang menyertai Raja Ahaz itu adalah Tuhan. 这就是以马内利真正的意思， Ini adalah arti sesungguhnya dari Immanuel, 是审判。 adalah hukum. 对于不信的人来说， Terhadap orang yang tidak percaya 这是很可怕的事情。 adalah sesuatu yang begitu menakutkan. 还记得以赛亚他自己在第6章的时候， Masih ingat Yesaya waktu di pasal ke-6, 他看到神的宝座， dia melihat takhta Tuhan, 他的反应是什么？ apa responnya? 好美哦，好快乐， Begitu indah, begitu bersuka cita. 是吗？ Apakah benar? 不是嘛？在第6章， Tidak. Di 他是 pasal 6. 战惊恐惧， Dia dengan gentar, 哇，上帝的威严荣耀， itu kemuliaan Tuhan, 我有祸了， kebesaran Tuhan. 我要死了， Saya harus mati, 我要灭亡了。 saya harus binasa. 这是上帝的同在， Ini adalah Tuhan menyertai kita. 所以这节经文让我们再次的反思， Ayat ini membuat kita sekali lagi kita merenungkan. 与我们同在的是神。 Yang menyertai kita itu adalah Tuhan. 我们面对神的时候， Ketika kita menghadap 我 Tuhan, 们是用什么态度在面对他？ bagaimana sikap kita menghadap Tuhan? 不是只在教会哦，
bukan hanya di gereja, 而在我们一般的生活当中， tapi di kehidupan sehari-hari kita. 你在做任何事情， Kita mengerjakan pekerjaan apa saja, 好事坏事， pekerjaan yang baik atau yang jahat, 与我们同在的是神， yang menyertai kita adalah Tuhan, 不是其他的人， bukan yang lain, 不是其他的计划。 bukan rencana yang lain. 这就是上帝要跟亚哈斯说的真理。 Ini adalah kebenaran yang mau Tuhan sampaikan kepada Raja Ahaz. 所以我们继续看下去，第16节， Mari kita baca lagi yang ke-16. 有一个小孩要出生， Ada satu bayi yang mau lahir. 在这个小孩他能够懂事之前， Sebelum bayi ini mengerti, 要攻击你的那两个王都会失败。 ada dua raja yang mau menyerangmu akan gagal. 第16节看起来像是一个安慰，对不对？ Yang pasal 16 ini kelihatannya seperti menghibur. 来，精彩的就在第17节。 Tapi yang paling akhir yaitu pasal 17. 你看中文可能看不太出来， Mandarin mungkin tidak begitu kelihatan. 第17节在原文或是在英文的开头， Pasal 17 kalau dalam bahasa Inggris 它的主词是上帝， intinya adalah Tuhan. 就像这边的我刚刚看到印尼文好像也是开头，印尼文开头也是上帝 Tuhan。 Bahasa Indonesia awalnya juga Tuhan. 你注意看英文 The Lord， 再来是上帝会做的事情，上帝会带来， Seterusnya apa yang mau Tuhan kerjakan? 上帝会带给你还有你的百姓， Tuhan mau mengerjakan apa dan umatnya. 还有你的那些皇宫贵族， Dan di istananya 亚述王， Raja Asyur. 亚述王是在最后出现， Raja Asyur itu muncul yang di terakhir. 跟中文圣经不太一样。 Berbeda dengan Alkitab bahasa Mandarin. 第17节的结尾， Di ujung dari ayat 17, 上帝揭开了亚哈斯心中的盘算。 Tuhan sudah membuka hitungan di dalam rencana dalam hati Raja Ahaz. 你的计划我早就已经知道， Rencanamu dari awal saya sudah tahu. 你既然这么喜欢亚述王， Engkau begitu suka Raja Asyur, 我就给你亚述王。 maka saya memberikan Raja Asyur kepadamu. 亚述王对亚哈斯来说， Raja Asyur terhadap Raja Ahaz 将不会是他心中所想的。哦，亚述王可以帮助我，我倚靠亚述王。 bukan seperti yang dia pikir di dalam hati. Raja Asyur bisa bantu saya mau bersandar kepada Raja Asyur. 完全错误。 Sama sekali salah. 亚述王是为亚哈斯带来毁灭的王。 Raja Asyur itu adalah raja yang bisa merusak, membinasakan Raja Ahaz. 他会是一个带来灾难的王。 Dia adalah raja yang bisa membawa bencana. 既然你不倚靠我， Engkau tidak mau bersandar kepada saya, 那我就给你最想要的。 maka saya memberikan apa yang engkau mau. 这个就是这段经文 Di ayat ini, 一个非常血淋淋的事实。 ini adalah kenyataan yang begitu jelek. 上帝指责亚哈斯， Tuhan 攻击亚哈斯， Tuhan menyerang Raja Asyur 让亚哈斯看清他自己。 supaya Raja Asyur menganggap remeh sendiri, 看清他自己的丑陋和罪恶。 melihat kejelekan sendiri dan dosa sendiri. 我要依靠我自己的盘算， Saya mau bersandar kepada hitungan saya. 我死都不要依靠上帝。 Saya sampai mati juga tidak mau bersandar kepada Tuhan. 所以，我们每次我们思想到以马内利的时候， Setiap kali kita merenungkan Immanuel, 不要太快的跳到新约， jangan terlalu cepat kita lompat ke perjanjian baru. 不要太快的跳到马太福音。 Jangan terlalu cepat lompat ke Matius. 你必须先思想以马内利在以赛亚的意思， Kita harus merenungkan apa arti Immanuel di kitab Yesaya. 因为这个是对当时的听众是有意义的。 Ini sangat berguna bagi orang-orang masa lalu. 以马内利首先是一个审判的信息，
Immanuel pada awalnya adalah berita penghakiman, 是要让我们人重新思考我们对上帝的敬畏， supaya manusia sekali lagi introspeksi atas hati manusia terhadap Tuhan. 所以，今天我们来总结。 Nah, saat ini kita akan membuat satu rangkuman 今天透过这段经文，我们对神的认识是什么？ melalui ayat Alkitab ini bagaimana kita mengenal Tuhan. 第一个， Yang pertama 耶和华，或是说上帝， yaitu Tuhan Allah, 他是我们唯一值得倚靠跟信赖的对象。 Dia adalah satu-satunya yang harus kita sandar. 除他以外，别无拯救。 Di luar Tuhan tidak ada yang bisa menyelamatkan. 如果你把亚哈斯跟彼得来比较的话， Jikalau kita bandingkan Raja Ahaz dengan Petrus, 相比这个渔夫彼得， seperti nelayan Petrus, 他比这个君王亚哈斯更认识上帝， dia lebih mengenal Tuhan daripada Raja Ahaz. 因为彼得说， Karena Petrus mengatakan, 除了基督耶稣以外， selain Yesus Kristus, 天下的人间 di bawah kolong langit 没有赐下别的名， tidak ada nama lain 我们可以靠着得救。 kita bisa diselamatkan. 第二个，我们对神的认识， Kenalan kita mengenal Tuhan pada poin yang kedua, 以马内利 Immanuel 带来两种信息， memberikan dua berita, 赐福的信息， berita berkat, 还有审判的信息， yaitu satu lagi berita penghakiman, 这是双重的信息。 yaitu berita ganda. 第三， Yang ketiga, 不管面对任何的事情， walaupun masalah apa yang kita hadapi, 神他希望我们人能够专注的依靠他， Tuhan mau kita manusia dengan sepenuh hati bersandar kepada Dia, 而不是专注在那个短暂的事物上面， bukan bersandar kepada sesuatu yang sementara, 不是随着那些短暂的事物飘来飘去。 bukan kita diombang-ambing oleh sesuatu yang sementara. 这就是我们刚刚读到的经文，他们害怕，所以飘来飘去，像树一样。 Seperti ayat yang kita baca, mereka takut bagaikan pohon yang ditiup angin. 第四， Yang keempat, 神要我们信靠他， Tuhan mau kita percaya kepada Dia 而不致灭亡。 supaya kita tidak binasa. 所以我可以简单的说，悔改吧， Dengan singkat saya katakan bertobatlah. 何必灭亡？ Mengapa harus binasa? 再来，我们对我们人有什么认识？ Satu lagi, bagaimana kita mengenal manusia ini? 透过今天的经文，我们对人有什么认识？ Melalui ayat Alkitab ini, bagaimana kita mengenal manusia? 在人生当中的困难， Di dalam kesulitan manusia, kesulitan kehidupan kita, 会使人很粗心大意、 manusia dengan sendirinya 惧怕、 takut, 烦乱、吵杂， gelisah, 所以做错决定。 seringkali salah mengambil keputusan. 这个是人在面对困难的时候。 Ini adalah sikap kita sewaktu mengalami kesulitan. 第二， Kedua, 人会因着眼前的这个困难， manusia bisa masalah kesusahan yang di depan mata, 信仰动摇， kepercayaan kita, iman kita mulai goyah. 失去对神的信心， Dan kita sudah kehilangan iman kepada Tuhan. 最后甚至失去信仰。 Yang terakhir, kita sudah kehilangan kepercayaan. 第三， Yang ketiga, 人会因着眼前的困难， manusia bisa karena sesuatu kesulitan yang di depan mata 四处的寻求各种人， dan mencari seseorang yang di sekeliling kita. 人事物 Manusia ceroboh, 或是偶像， mencari berhala, 寻求这些人事物的帮助还有依靠， mencari sesuatu yang bisa kita sandar. 希望能从这些人当中、人事物当中得到帮助，得到安慰。 Supaya kita mencari seseorang yang bisa menghibur atau membantu kita. 希望从这些人事物当中得到平安。 Supaya mereka bisa memberikan kita damai. 第四，
Yang keempat, 各种的人事物，或是说势力、国家， yaitu semua sesuatu seperti negara atau kekuasaan, 包括亚述， termasuk Asyur, 都只是神差遣的工具而已， itu hanya sesuatu yang sebagai alat Tuhan. 而不是可以取代神的对象。 Itu tidak bisa menggantikan Tuhan. 第六， Yang keenam, 在人生各样具体的事件当中， semua peristiwa yang terjadi di antara manusia, 人应该处处的寻求神， manusia harus mencari Tuhan, 寻求神的眼光， mencari sudut pandangan Tuhan, 以他的心为心， dan sehati dengan Tuhan, 寻求他的帮助， mencari pertolongan Tuhan. 在一切的事情上面， Dengan semua peristiwa yang terjadi, 万事上面， semua yang terjadi, 信靠他到底。 kita percaya Tuhan sampai selamanya. 我们对福音有什么认识？ Bagaimana kita mengenal tentang Injil? 以马内利， Immanuel, 基督的同在， Kristus menyertai. 对信靠的人是福分，是至宝， Terhadap orang yang percaya itu adalah berkat, adalah harta. 是最坚固安稳的产业。 Itu adalah harta yang paling kokoh, yang paling aman. 可是基督的同在对不信的人 Tapi penyertaan Tuhan terhadap orang yang tidak percaya 是咒诅，是毁灭， adalah kutukan, kebinasaan, 是审判，还有恐惧。 dan penghakiman dan takut. 所以各位弟兄姐妹， Saudara-saudari 我 sekalian, 们在家庭当中、 kita di tengah-tengah keluarga, 职业、工作中， di dalam pekerjaan atau bisnis, 我们可能都会遭遇一些非常有势有财的人， kita sering bisa menemukan seseorang yang punya kuasa atau punya harta, 有生杀大权的人， punya harta, punya kuasa yang besar. 决定我们可不可以在这边工作。 Dia bisa menentukan kita boleh kerja di sini. 可是呢，这些人都依然不是我们值得依靠的对象。 Tapi semua orang ini bukan sosok yang harus kita sandar. 我们不应该在这些权力的影响之下， Kita tidak bisa di dalam kuasa ini, dipengaruhi oleh kuasa ini. 迷失自己对神的信靠， Kita sudah kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. 妥协自己的信仰。 Dan kita akan gagal di dalam iman kepercayaan. 当我们面对这些势力的威胁的时候， Ketika kita mendapat ancaman dari kuasa-kuasa ini, 还记得上帝怎么跟我们说吗？ bagaimana Tuhan berkata kepada kita? 专心的等候他， Dengan sepenuh hati menunggu Tuhan. 即使受到各种的攻击、 Walaupun mengalami berbagai ancaman 嘲讽、 dan sesuatu yang menakutkan 排挤， dan kita dijauhi, 甚至被开除， malahan kita dipecat 甚至被降级， dan jabatan kita diturun, 失去你的官位、 kita kehilangan jabatan 头衔， dan kita akan gagal. 因为最终的得胜 Karena yang kemenangan yang paling akhir 不会是这些人的权势。 itu bukan tergantung dari kuasa manusia. 各位弟兄姐妹， Saudara-saudara sekalian, 神他如今仍然问我们： Tuhan pada saat ini masih bertanya kepada kita, 我们要亚述 kita mau Asyur 还是他？ atau Tuhan? 要人的权势， Mau kuasa manusia 还是依靠他永恒的权势？ atau bersandar kepada kuasa Tuhan yang kekal? 我们一起来祷告。 Mari kita berdoa. 亲爱的天父上帝，我们感谢你， Tuhan Allah, kami bersyukur padamu 借着亚哈斯的经历， melalui pengalaman Raja Ahaz. 我们看到你对我们的提醒， Kami melihat Tuhan mengingatkan kami 对我们这些活在2024年的人， terhadap kami yang hidup di tahun 2024. 你仍然透过你的圣灵提醒我们。 Melalui kuasa Tuhan, Tuhan sekali lagi mengingatkan kami. 主啊，求你的灵帮助我们， Kiranya roh Tuhan
membantu kami. 当我们面对人生的各种困难的时候， Sewaktu kami mengalami semua kesulitan di dalam kehidupan kami, 主啊，求你的灵充满我们， kiranya roh Tuhan yang memenuhi kami, 使我们有力量， supaya kami mempunyai 能 kekuatan, 够忍耐， kami bisa sabar, 能够怜悯， kami bisa penuh kemurahan, 能够饶恕， dan bisa mengampuni, 能够去爱那些不可爱的。 bisa mengasihi orang yang tidak perlu dikasihi. 主啊，求你的圣灵充满我们， Kiranya roh Tuhan memenuhi kami. 带领我们所有弟兄姐妹人生的道路。 Tuhan memimpin sepanjang hidup kami. 我们这样子祷告， Kami berdoa 我是奉靠主耶稣基督的圣名， hanya di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 把时间交给师母。